Hello semua pelajar. Welcome back to channel saya dan pada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Untuk chapter ini adalah 5 subtopik yang kita mesti tahu termasuklah maksud nasionalisme, perkembangan nasionalisme di Barat, Asia Tenggara dan juga di negara kita. So marilah kita mula dengan maksud nasionalisme. Terdapat banyak maksud nasionalisme, tapi maksud yang paling mudah untuk hafal ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga bermaksud ingin mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. So itulah definisi nasionalisme. Tapi marilah kita tengok pendapat tokoh terhadap perkataan tersebut. Hans Kohn nyatakan, nasionalisme ialah satu gerakan yang meletakkan kesetiaan kepada negara dan bangsanya. Profesor William menyatakan bahawa kebangkitan nasionalisme lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri. Datuk Onn Jaafar berkata kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegak dan kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. Pendapat Dr. Burhanuddin, nasionalisme bermaksud perjuangan menentang penjajahan. Dr. Sunta Ralingam berkata nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Datuk Zainal Abidin berkata nasionalisme ialah kesetiaan kepada raja, dan Dr. Khoo Kay Kim, nasionalisme merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Alright, next kita akan belajar tentang perkembangan nasionalisme di 3 kawasan iaitu Barat, Asia dan Asia Tenggara. Untuk semua negara ini, anda mesti tahu punca nasionalisme berlaku dan apakah kesannya. First, kita akan bermula dengan perkembangan idea nasionalisme di Barat dengan 3 negara iaitu England, Amerika dan Perancis. Kita akan bermula dengan nasionalisme di England yang berlaku kerana Raja James membelangkangkan parlimen semasa mengubah undang-undang. Ahli parlimen menentang raja yang berkuasa mutlak dengan sokongan Mary dan suaminya, Raja William of Orange di Perancis. Akibatnya, Raja James lari ke Perancis kerana mendapat sokongannya semakin kurang. Selepas itu, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan dan Bill of Rights digubah, memberikan parlimen boleh mengubah undang-undang dan hak mengutip cukai. Revolusi ini juga dikenali sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa berlaku tanpa pertumpahan darah. Second ialah revolusi di Amerika Syarikat. Amerika juga antara tanah jajahan British pada zaman itu, dan orang Amerika menentang British kerana mereka tidak melindungi hak penduduk Amerika. Orang Amerika menentang akta yang memungut cukai seperti akta pelayaran dan akta gula. Mereka guna slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. George Washington mengetuai Kongres dan isytiharkan perang terhadap British, dan Thomas Jefferson menulis perisytiharan kemerdekaan Amerika. Akibatnya, British mengakui kemerdekaan Amerika dan 13 buah bekas tanah jajahan digabung sebagai Amerika Syarikat. Di Perancis juga mempunyai revolusi iaitu Revolusi Perancis yang tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang menyatakan kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Golongan revolusi menentang pemerintahan autokratik Raja Louis dan bangsawannya yang memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat terbebas dengan pelbagai cukai. Akibatnya, golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya mengguling Raja Louis. Alright, so itulah perkembangan nasionalisme di Barat. Sekarang, marilah kita tengok perkembangan nasionalisme di Asia
iaitu di negara India, China, Empire Umayyah dan Mesir, dan Jepun. Nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar British. Nasionalisme bermula gerakan Brown Samaj dan Arya Samaj, iaitu gerakan yang memberikan perhatian terhadap isu sosio-agama. Pada abad ke-19, golongan intelektual memulakan pertubuhan INC dan Liga Muslim, iaitu gerakan nasionalisme yang lebih tersusun. Pada abad ke-20, muncul gerakan radikal yang menggerakkan penentangan secara militer. Selepas Perang Dunia Pertama, kelahiran idea Satyagraha yang dimula oleh Mahatma Gandhi, iaitu perjuangan tanpa keganasan. Selepas Perang Dunia Kedua, India diberi kemerdekaan dan India dibahagikan kepada negara India dan Pakistan. Next ialah nasionalisme di China yang bermula dengan penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan dan campur tangan pengaruh Barat. Nasionalis Dr. Sun Yat-sen mengemukakan 3 prinsip rakyat, iaitu nasionalisme, demokrasi, dan kebajikan sosial. Next, nasionalisme Empire Umayyah dan Mesir lahir untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh Barat. Kesedaran tersebut mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Tokoh Syed Jamal menubuhkan kumpulan Al-Ukhuwah Al-Wusqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme, iaitu penyatuan persaudaraan umat Islam dan bangkit menentang perluasan kuasa Barat. Gerakan Islah pula merujuk gerakan pemulihan Islam yang menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Negara Asia yang last ialah negara Jepun. Nasionalisme di Jepun pula dimulakan oleh pemerintahan Jepun untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman kuasa Barat. Maharaja Mikado Meiji melancarkan pemodenan Jepun mengikut model Barat dan juga menggunakan prinsip semangat Bushido, iaitu sikap sanggup berkorban untuk mencapai cita-cita negara. Pada abad ke-20, negara Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia. Okay, so itulah kebangkitan idea nasionalisme di Asia. Now, kita akan cover topik terakhir untuk video ini, iaitu kebangkitan idea nasionalisme di Asia Tenggara, termasuklah negara Filipina, Burma, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Marilah kita mula dengan nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menentang penjajahan asing. Terdapat 3 tokoh yang anda mesti tahu. Pertama adalah Jose Rizal. Beliau membentuk gerakan propaganda untuk mendapat hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Beliau menubuhkan Liga Filipina untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi, dan sosial, tapi akhirnya gerakan tersebut gagal. Akibatnya, next tokoh iaitu Bonifacio menubuhkan Katipunan dan melancarkan revolusi untuk memperoleh kemerdekaan. Tetapi akhirnya, revolusi juga gagal. Kemudiannya, Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Namun begitu, Filipina diletakkan di bawah penguasaan Amerika Syarikat sehingga Perang Dunia Kedua. Okay, next di Burma atau Myanmar, nasionalisme ialah perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha Takin, dan golongan petani menentang penjajah British. Nasionalisme bermula apabila pengaruh British telah mengancam kedudukan agama Buddha. Mereka menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Isu kasut berlaku selepas orang British memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Oleh itu, pelbagai persatuan ditubuhkan seperti Persatuan Belia Buddha yang bertujuan mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Alright, next, nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosio-politik dan sosio-ekonomi selepas Perancis.
Golongan bangsawan dan golongan Mandarin memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Selepas Perang Dunia Pertama, dua ideologi nasionalisme iaitu nasionalisme dan komunisme. Parti Nasionalisme Vietnam memperjuangkan demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme, dan mereka melancarkan pemberontakan tetapi gagal. Kemudiannya, Parti Komunis Vietnam terus menentang Perancis dan berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Seterusnya, nasionalisme di Indonesia pada awalnya berdasarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita dan beliau menulis Hilang Gelap Terbitlah Terang yang mendedahkan dasar diskriminasi Belanda. Kemudiannya, terdapat kemunculan gerakan nasionalisme yang lebih tersusun dan Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Tiga asas dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Okey, so negara yang last kita akan discuss ialah Thailand yang berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara lain. Kerana gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Negara Thailand tidak pernah dijajah oleh kuasa asing apabila Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat dan juga penasihat barat di bawah maksud untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran. Nasionalisme timbul semasa kelemahan pemerintahan Raja Vajiravud. Sementara itu, Pridi Phan Nom Yong dan Philbu Songkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi yang menamakan pemerintahan Raja Berkuasa Mutlak dan memperkenalkan pemerintahan Raja Berperlembagaan. Alright, so itu saja kebangkitan idea nasionalisme di sejumlah 12 negara yang anda mesti tahu. Video ini adalah part 1 untuk bab 2 ini. Dan dalam part 2, kita akan belajar tentang nasionalisme di negara kita. Jika video ini membantu, jangan lupa sokong channel saya dengan subscribing dan liking this video. Sejarah senang je.